Salam sejahtera anda bersama saya Naila Huda dalam Fokus Minggu depan bagi meneliti apa isu-isu semasa dan bahan berita yang akan menjadi tumpuan. Sebelum kita menyelami beberapa topik utama, kita saksikan dahulu rangkuman tentang perkembangan yang perlu anda tahu pada minggu akan datang. Sempena Hari Hutan Antarabangsa yang disambut pada 21 Mac setiap tahun, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan Dasar Perhutanan Malaysia hari ini. Antara inisiatif termasuk Malaysia Forest Fund ataupun MFF yang dijangka membawa masuk dana sebanyak $100 juta Amerika dalam tempoh 7 tahun akan datang untuk menguruskan sektor perhutanan negara. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan disalurkan kepada kerajaan negeri khusus untuk usaha-usaha konservasi termasuk perhutanan sosial yang akan dapat meningkatkan taraf sosioekonomi orang asli dan komuniti setempat. Kita dengarkan apa kenyataan beliau tadi. Saya yakin usaha-usaha yang akan dilaksanakan oleh MFF ini akan membuka peluang kepada badan-badan korporat, pihak swasta dan juga institusi keuangan untuk bersama-sama terlibat sebagai rakan strategik dalam aktiviti konservasi hutan melalui instrumen-instrumen persijilan karbon iaitu Forest Conservation Certificates FCC dan Forest Carbon Offset FCO. FCC dan FCO yang dikeluarkan oleh MFF ini adalah berdasarkan keperluan United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC yang pastinya akan memberikan kelebihan pada badan-badan korporat dari segi penerimaan pengguna dan meningkatkan akses pada pasaran. Usaha pemuliharaan hutan seperti yang diumumkan Perdana Menteri hari ini berkait rapat dengan keselamatan dan kualiti air. Selepas Hari Hutan Antarabangsa disambut hari ini, esok pula kita menyaksikan sambutan Hari Air Sedunia. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menetapkan tema bagi tahun ini iaitu menghargai air ataupun valuing water. Apa yang dimaksudkan dengan tema ini? Bagaimana air boleh dihargai pada zaman kontemporari ini ketika air hanya dilihat sebagai komoditi yang sentiasa tersedia walaupun realitinya hanya 2.5% daripada sumber air di seluruh dunia ini boleh digunakan manusia secara selamat ataupun fresh water source. Adakah penghargaan yang lebih mendalam terhadap sumber asas ini akan menuntut masyarakat supaya mengguna air dengan lebih berhemah? Dan bagaimana pula tahap kesedaran masyarakat terhadap krisis air global di mana 844 juta orang masih tidak mempunyai akses kepada air bersih. Selain masyarakat, pastinya persoalan tentang air ini juga perlu ditimbulkan kepada pihak berkuasa. Bagaimana untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan alam sekitar termasuk kualiti air. Bagi mengulas lanjut, bersedia bersama saya jam ini Insinyur Dr. Zaki Zainuddin, pakar kualiti air dan permodelan. Dr. Zaki, terima kasih bersama saya. Bagi Dr. Zaki, di manakah negara kita berada dalam menghargai air dari sudut kerajaan, industri dan juga masyarakat? Okey, terima kasih Naila. Sebenarnya negara kita ni memang kita bertuah lah. Sebab kita mempunyai sumber air yang banyak. Saya ambil contoh lah, negara kita menerima lebih daripada 2,000 mm hujan berbanding dengan contohnya kalau saya ambil negara barat, contohnya di negara di United Kingdom antara 1,300 hingga 1,300 mm.
manakala di Amerika Syarikat 797 mm hujan saja. Jadi sebenarnya kalau negara kita berbanding dengan negara-negara barat pun kita lebih mewah. Walaupun dia bukan satu orang kata tu apple to apple comparison, tapi dia boleh memberi indikasi lah. Sebenarnya kita bertuah sebab kita mempunyai orang kata tu sumber air yang cukup banyak. Apatah lagi kalau kita bandingkan negara Timur Tengah ataupun jiran kita sendiri di Singapura yang memang tidak mempunyai sumber air orang kata tu yang mencukupi. Sehingga negara-negara sedemikian terpaksa menggunakan teknologi termaju untuk merawat air mereka, orang kata tu sediakan air minum. Kos menjadi mahal. Manakala di Malaysia air kita orang kata tu air terawat pun sangat murah. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya agak bertuah sebab kita sudah mempunyai kata tu sumber air yang mencukupi. Cuma dan tahu dah murah lagi. Cuma sekarang ni dari segi kata persoalan dari segi yang kita selalu dengar ke belakangnya adalah segi aspek kualiti air itu sendiri. Baik, Dr. Zaki, pastinya kita perlu menyentuh tentang isu pencemaran air yang masih lagi berlaku berulang kali. Dan kita lihat langkah mitigasi ini sentiasa diambil secara reaktif. Apabila ada je kes pencemaran, baru nak ambil tindakan dan bukan mencegah. Bagaimana kita nak mencegah daripada pencemaran ini berlaku dan tidak hanya meletakkan band-aid solution? Ya, betul. Dia sebenarnya macam ni. Kalau kita lihat isu pencemaran air ini memang sebenarnya bukan baru berlaku. Sebenarnya dah lama kata itu berlaku. Sebenarnya dah mungkin berbelas 20 tahun berlaku. Cuma sekarang ni kekerapan pencemaran itu berlaku dengan lebih keras sehingga dia menjejaskan bekalan orang kata itu air itu sendiri. Pencemaran sungai itu dah berlaku lama dah. Jadi isu dia adalah untuk macam mana kita nak memelihara kualiti air sungai. Kuantiti kita dah ada macam saya sebut tadi. Macam mana kita nak memelihara kualiti air sungai. Saya contohlah saya pun terpanjat dalam dua kebelakangan ini, insiden ikan mati di Kulim dan di Sungai Ketil. Dia lapor Astro Awadu sendiri, kejadian ikan mati. Di belakang gambar background saya ini Sungai Ketil. Saya terpanjat. Kalau tengok kualiti air dia bersih, jadi macam mana boleh berlaku insiden pencemaran ini. Jadi memang ini satu perkara yang orang kata itu balance yang susah yang kita tu very tricky untuk kita capai, terutamanya dalam aspek kata tu pasca COVID-19. Saya ambil contoh lah kan, sekarang ni kita semua tahu ekonomi dunia dan ekonomi Malaysia khasnya memang terus terjejas akibat COVID. Adakah ini bermakna apabila dalam proses pemulihan, apabila kita nak memulihkan ekonomi kita merancangkan aktiviti yang kita minum pelaburan, mungkin akan ada punca-punca pencemaran yang baru yang termasuk. Jadi macam mana kita hendak betul-betul dalam untuk penggarahan kita untuk memelihara ekonomi, bagaimana kita hendak balance, hendak seimbangkan dia dengan memastikan sumber air kita tidak tercemar. Jadi ini menjadi yang kata itu persoalan. Dan saya selalu kata isu dia memang kita ada sekarang ada banyak isu sungai yang tercemar yang kita nak membaik pulih sungai yang tercemar. Ya, itu satu perkara yang bagus. Sama kita mana sungai yang tercemar tu dia nak baik pulih, nak bersihkan dia. Tapi saya melihat dari segi jangka panjang, macam mana kita nak memastikan sungai-sungai yang tidak tercemar sekarang ni, tidak terlalu tercemar ini, kekal bersih, kekal tidak tercemar 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang dengan adanya pembangunan baru di kawasan lembangan sungai. Dan ini harus dilakukan dengan memastikan bahawa pembangunan di dalam lembangan sungai itu dilakukan secara teratur dan strategik. Begitu. Ya, Doktor, bercakap tentang air, pastinya pencemaran air ini juga berkait rapat dengan isu pemotongan bekalan air, dan saya sebagai penduduk di negeri Selangor pastinya sudah berulang kali berdepan dengan isu pemotongan bekalan air ini, sudah menjadi perkara lazim kan. Dan bercakap tentang pemotongan bekalan air itu juga berkait rapat dengan tema yang ditetapkan, iaitu menghargai air, valuing water. Pastinya bagi penduduk di Selangor ini sudah menjadi pengajaran biasa untuk kita menghargai air. Dan satu mungkin
pengajaran yang kita boleh ambil juga adalah berhubung dengan penggunaan air secara jimat cermat, secara berhemah ini yang kita tahu sudah menjadi budaya di Asia, pembaziran air itu. Bagaimana untuk kita mendidik masyarakat sejak muda lagi? Saya tahu kepakaran doktor adalah berhubung dengan kualiti air, tetapi pastinya kita boleh selitkan di sini satu PSA, public service announcement sedikit untuk kita juga mengambil peranan sendiri untuk menggunakan air ini sebagai sumber yang limited, yang terhad, finite resource. Adakah masyarakat mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap krisis air ini? Ya, itu macam saya sebut tadi lah. Sebenarnya sebab kita bertuah kita mempunyai sumber air yang banyak, dah lebih banyak. Lepas tu air yang dibekalkan ke rumah tu orang kata tu murah kalau berbanding dengan negara-negara lain. So negara-negara lain kata tu contohnya saya kata negara jiran kita ataupun negara Timur Tengah yang kos rawatan dia tinggi dan air yang dibekalkan itu pemahal, maka mereka lebih menghargai. Jadi mungkin betul lah kata orang tu, bila kita tak tahu apa yang kita ada sehingga tak ada sesuatu itu. Jadi sama juga macam saya sebut tadi. Selama ni kita sebut pencemaran ni dia berlaku sungai ni dia berlaku dah lama, bukan baru-baru ni saja. Tapi saya rasa macam sebab baru-baru ini dia sampai dia berlaku pada satu tahap sampai dia menjejaskan bekalan air itu baru macam kata tu ada berlaku sedikit kata lebih kesedaran pada masyarakat sekarang. Jadi kita nampaklah ada lebih banyak liputan media dan sebagainya. Jadi saya haraplah dengan orang kata tu ada kesedaran yang lebih, liputan yang lebih di dalam media dan sebagainya, maka harapnya kesedaran masyarakat tu meningkatlah. Jadi saya nak tujuan utama yang kadar di Lembah Kelang, kadar di Selangor tu satu hal lah. Sebab memang berlaku macam Naila kata tadi, gangguan dan sebagainya. Jadi seharusnya bagi pandangan saya, ini harus apa yang berlaku di Lembah Kelang tu boleh dijadikan iktibar di negeri-negeri lain. Saya selalu kata perkara ini sebab pembangunan lembangan sungai belum berlaku dengan begitu pesat lagi di negeri lain sehingga berlaku gangguan air yang orang kata itu sangat yang kronik, yang keras. Jadi negeri-negeri lain orang kata itu mereka harus belajar dari apa yang mungkin berlaku di Lembah Kelang untuk orang kata itu lebih dapat menguruskan lembangan sungai mereka dengan lebih baik lagi lah. Ya, Doktor, dari sudut undang-undang pula bagaimana? Kerana selepas apa yang kita lihat berlaku di Lembah Kelang itu, ada pembaharuan dari sudut peruntukan undang-undang untuk mengenakan tindakan terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab mencemarkan sungai dan sumber air ini. Jadi setakat ini adakah doktor melihat peruntukan undang-undang itu mencukupi ataupun tindakan perlu lebih tegas? Peruntukan denda itu satu aspek lah bagi saya yang itu boleh dibuat untuk cuba memelihara sumber air. Tapi itu aspek denda itu bagi saya itu aspek itu tak apalah, itu satu aspek yang orang kata itu boleh digunakan oleh tak berkuasa untuk membantu mereka dalam menjalankan penguasaan, memelihara sumber air dan sebagainya. Tapi saya juga menekankan aspek perundangan dari segi kawalan pembangunan di kawasan lembangan sungai itu sendiri. Jadi itu yang kata itu bagi saya satu aspek yang mungkin kita harus beri perhatian yang lebih. Saya ambil contoh. Kalaulah ada satu pembangunan yang terletak di bahagian hulu muka sauk contohnya. Seharusnya pembangunan itu okey. Kalau ada pembangunan itu mungkin boleh. Tapi kita kena ada kategori-kategori dia. Janganlah semua jenis pembangunan boleh ada dekat sana. Mungkin pembangunan yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi tak seharusnya berada di kawasan hulu muka sauk. Kenapa kita nak ada yang kata pembangunan yang boleh mendatangkan risiko kepada muka sauk berada di kawasan hulu. Jadi aspek orang kata itu perancangan, tundangan daripada segi aspek perancangan sungai itu, saya rasa itu boleh diperbaiki lagi lah, bukan saja daripada segi aspek denda dan sebagainya.
Ya, baik, untuk mencapai titik keseimbangan antara pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi juga bersama dengan penjagaan dan kualiti alam sekitar itu bukan mudah untuk capai titik keseimbangan, tetapi pastinya bukan mustahil. Terima kasih kepada Insinyur Dr. Zaki Zainuddin, pakar kualiti air dan pemodelan, mengulas mengenai Hari Air Sedunia pada 22 Mac yang disambut esok dengan tema menghargai air ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, mengulas tentang perlunya peruntukan undang-undang yang lebih ketat terhadap pembangunan ataupun pengurusan sungai itu sendiri untuk menjaga kualiti air. Itu yang kami bincangkan pada ketika ini, tetapi selepas ini ada banyak lagi perincian yang saya bawakan dalam fokus minggu depan bersama saya, dan kita akan bertirak seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam fokus minggu depan, dan pada minggu akan datang ini kita menyaksikan Minggu Kewangan Global ataupun Global Money Week yang merupakan sebuah kempen di peringkat antarabangsa bertujuan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran kewangan anak muda di seluruh dunia. Ia dianjurkan oleh OECD International Network on Financial Education, dan segala inisiatif Global Money Week di peringkat Malaysia pula diselaraskan oleh Financial Education Network yang dipengerusikan bersama Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Dan tema yang ditetapkan untuk tahun ini adalah jaga diri anda, jaga kewangan anda. Ini saya lihat nasihat dan kempen yang tepat pada masanya ataupun timely ketika seluruh dunia menuju ke arah pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Dengan pengumuman pemerkasa juga baru-baru ini, pengeluaran simpanan air sinar dan beberapa pakej bantuan sebelum ini juga di tengah krisis ekonomi, tepat masanya untuk kita tingkatkan tahap kecelikan kita dalam mengurus kewangan. Dan untuk mengulas lanjut berhubung dengan Global Money Week, bersedia bersama saya Alina Amir, pengasas bersama Arus Academy. Terima kasih Alina. Boleh Alina kongsikan kepada penonton objektif utama Minggu Kewangan Global dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan anak muda di Malaysia? Terima kasih Naila. Jadi Global Money Week adalah sebuah kempen global yang dianjurkan oleh OECD, dan tujuan utama dia adalah untuk membina kesedaran tentang literasi kewangan, terutamanya untuk anak muda di seluruh dunia dalam mendapatkan kemahiran, pengetahuan dan kesedaran untuk menguruskan wang dengan baik. Jadi ada hampir 175 buah negara dan 10,000 organisasi terlibat dalam kempen ini. Dan untuk negara Malaysia bersama-sama dengan FEN, Arus Academy dan FWD Takaful di bawah program literasi kewangan kami yang bernama Fund for Life telah pun mula berkempen sebenarnya sejak 2 minggu lepas dan akan berlangsung sepanjang minggu ini. Jadi bagaimana anak muda boleh memanfaatkan minggu ini adalah dengan pelbagai aktiviti yang dianjurkan sepanjang Global Money Week. Untuk murid-murid berumur 7 hingga 18 tahun, kami ada aktiviti seperti kuis literasi kewangan, cabaran FFL untuk murid sekolah menengah. Untuk guru-guru juga, kami ada jalankan kelas demo selit kewangan supaya guru dapat melihat bagaimana kami terapkan selit kewangan ke dalam subjek-subjek berbeza selaras dengan panduan pelaksanaan literasi kewangan KPM. Kami juga ada kempen untuk ibu bapa untuk berkongsi strategi mereka menerapkan pendidikan kewangan di rumah untuk anak-anak. Jadi ada pelbagai aktiviti yang menanti semua sepanjang Minggu Global Money Week nanti. Bagaimana Alina melihat tahap literasi kewangan anak muda di negara ini ketika ini, dan mungkin kita juga boleh andaikan mereka ini semakin terdedah kepada maklumat kewangan melalui media sosial dengan juga beberapa pakar-pakar kewangan yang kita lihat memainkan peranan sebagai influencer di media sosial sekarang yang berkongsikan tips kewangan. Okey, kalau kita lihat survey yang dijalankan oleh Ringgit Plus bersama-sama dengan FEN pada tahun 2020, tahun lepas, 53% daripada responden, hampir 10,000 responden telah menyatakan mereka tiada simpanan yang boleh menanggung sara hidup lebih daripada 3 bulan jika kehilangan punca pendapatan. 46% daripada mereka masih mempunyai perbelanjaan yang sama atau lebih daripada pendapatan mereka. Jadi, tiada penambahbaikan daripada survey yang dijalankan pada tahun 2019 sebenarnya. Jadi data seperti ini sangat membimbangkan dan saya secara peribadi tak rasa pendedahan sedia ada mencukupi. Apa yang kita perlu faham ialah literasi kewangan ni memerlukan usaha. Jadi tak bermakna kalau kita dah bergaji, secara automatik kita tahu cara untuk menguruskan kewangan. Sebab ramai orang dewasa di luar sana masih lagi tidak tahu cara untuk membuat bajet harian, bajet bulanan. Literasi kewangan sebenarnya bukan sahaja mengajar kita menguruskan kewangan, tapi juga mengajar kita macam mana nak melindungi wang kita dari segi mendapatkan takaful dan sebagainya. Kalau kita tak belajar atau secara sedar cuba mengubah gaya hidup, mentaliti tentang duit,
sangat sukar untuk kita berdepan dengan cabaran yang memerlukan kita mengeluarkan duit tambahan. Jadi walaupun ada media sosial dan sebagainya, kalau tidak ada usaha secara sendiri untuk mengubah gaya hidup, sangat sukar untuk kita keluar daripada cabaran kewangan ini. Alina, sejauh mana sebenarnya anak muda boleh mengurus kewangan mereka ini ataupun realitinya usaha mereka perlu juga selari dengan inisiatif kerajaan dan juga termasuk industri dan majikan untuk meningkatkan sumber kewangan mereka? Apabila kita bercakap tentang pengurusan kewangan, kita boleh lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah pengurusan kewangan peribadi. Jika gaji yang kita dapat hari ini, tak kisahlah gaji minimum ke, bagaimana kita boleh menguruskan pendapatan kita supaya kita dapat memenuhi keperluan kita hari ini. Okey, ini adalah sesuatu yang boleh kita kawal. Aspek kedua pula adalah dengan menuntut kerajaan dan majikan untuk memberikan gaji yang setimpal dengan gaya hidup masa ini. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan mengambil masa yang lebih lama. Sementara menunggu untuk perubahan sistemik sebegini, pengurusan kewangan harian daripada aspek pertama tadi masih perlu dijaga. Kedua-dua aspek ini penting. Jadi pengurusan kewangan peribadi dan juga memastikan hak dan inisiatif untuk meningkatkan sumber kewangan berlaku. Kita mesti melihat dari kedua-dua aspek, bukan hanya satu saja. Jadi semua perlu memainkan peranan. Seperti yang Alina kongsikan tadi, tinjauan yang dijalankan pada 2020 mendapati masih ramai lagi anak muda yang tidak mempunyai simpanan yang mencukupi. Jadi apa pengajaran utama untuk anak muda mengurus kewangan mereka ketika pandemik COVID-19 ini dan juga kita lihat krisis ekonomi melanda negara? Pengajaran utama anak muda adalah COVID-19 atau krisis ekonomi bukanlah sesuatu yang one-off, bukanlah sesuatu krisis yang unik. Apa yang penting adalah kemampuan kita untuk berdepan dengan cabaran-cabaran di luar kawalan kita. So, menguruskan kewangan itu bukan sahaja untuk bertahan atau survive hari ini, tapi untuk survive masa akan datang, tak kira apa krisis yang melanda. Kesediaan kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak dijangka, yang itu sebenarnya kepentingan mendapatkan kemahiran dan pengetahuan menguruskan kewangan. So dalam program kami selalu terapkan elemen peristiwa mengejut supaya murid-murid tahu tak kira berapa banyak gaji yang kita terima, jika tidak diuruskan dengan baik, sukar untuk kita berdepan dengan peristiwa-peristiwa mengejut dalam kehidupan sebenar. Dan Alina, kita bercakap tentang pengurusan kewangan ini. Alina sendiri sebagai anak muda mungkin boleh kongsikan pandangan peribadi apabila mungkin kita boleh generalize generasi boomers ini seringkali stereotip anak muda sebagai tidak pandai mengurus kewangan ataupun suka berbelanja lebih daripada yang mereka mampu. Ini satu komen juga yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan kita sendiri, Tengku Zafrul, baru-baru ini katanya youth are living beyond their means. Apa respons Alina terhadap pandangan ini? I think pandangan seperti ini ada banyak persepsi sebenarnya. There's many perspective to it. Nombor satu, yes. Secara data, if we are to look at the numbers, memang nampak seperti anak muda sedang membelanjakan lebih daripada yang mencukupi. Tapi kalau kita dive deeper a bit, mungkin kita boleh lihat bahawa gaya hidup masa sekarang is just too high untuk gaji yang mereka dapat. Jadi di sini saya nak tekankan inisiatif literasi kewangan mesti ada dua aspek. Aspek pertama adalah kalaulah gaji kita sekecil ini, bagaimana kita nak menguruskannya. Dan aspek kedua adalah untuk gaji minimum supaya setimpal dengan gaya hidup pada hari ini. Dan secara ringkas, Alina, kalau boleh kongsikan sedikit apa antara nasihat utama yang Alina boleh kongsikan kepada anak muda yang sedang menonton sekarang ini dan untuk menarikkan mereka ke Global Money Week ini, yang kempen yang bakal dijalankan ini, nasihat satu dua yang boleh Alina kongsikan. Nasihat paling utama yang saya nak berikan adalah save before you spend. So, pastikan apabila kita dapat pendapatan kita pastikan kita berbelanja hanya untuk keperluan dahulu dan kita mesti pandai untuk menyimpan duit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk layari Fund for Life, fund4.life, portal kami di mana kami letakkan semua aktiviti-aktiviti untuk Global Money Week sepanjang minggu depan. Ada sesuatu untuk setiap orang. Jadi jangan lupa untuk layari portal kami di fund4.life.
Baik, terima kasih Alina Amir, pengasas bersama Arus Academy, berkongsi tentang Minggu Kewangan Global ataupun Global Money Week. Seperti yang dikatakan tadi, anda boleh berdaftar untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kempen yang dijalankan selama seminggu ini bagi meningkatkan tahap kecelikan terutamanya dalam kalangan anak muda untuk mengurus kewangan mereka. Itu antara perkongsian yang saya bawakan dalam Fokus Minggu Depan jam ini. Bersama saya Naila Huda. Salam hormat.